Oke, selamat sejahtera kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Nizam bin Nasrifan. Saya Dayan Krisi Betlai membentangkan topik tugasan kedua yang saya pilih, yaitu kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran ini adalah dinilai keberkesanannya, yaitu untuk mengetahui kadar penerimaan dan penguasaan ilmu, pengetahuan dan kemahiran musik yang diajar. Perkara ini memerlukan aktiviti penilaian yang dilakukan semasa atau di penghujung aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga petunjuk pencapaian murid haruslah dengan evidence yang dapat menyatakan tahap pencapaian mereka. Tahap pencapaian ini mestilah dinyatakan dengan jelas dan menjadi landasan yang kukuh kepada guru untuk melanjutkan aktiviti pembelajaran pada tahap yang lebih tinggi. Evidence ini juga tidak semestinya dalam bentuk penulisan, tetapi ia juga dalam bentuk amali yang menunjukkan murid telah mencapai standar pembelajaran yang ditetapkan juga boleh diterima. Sebagai contoh, untuk menilai keupayaan murid memahami konsep tempo cepat dan lambat atau pitch tinggi dan rendah. Guru juga boleh menilai pemahaman elemen tersebut secara pemerhatian semasa murid melakukan aktiviti pergerakan ketika pengajaran dan pembelajaran. Apa yang penting, semua pemerhatian guru terhadap aktiviti murid perlu direkodkan dalam borang pemerhatian atau senarai semak. Oleh yang demikian, guru hendaklah merancang dengan teliti kaidah yang sesuai untuk menilai murid yang memastikan penilaian yang relevan dan menepati tujuan. Oke, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dan bukan semata-mata untuk melalui ujian atau pemeriksaan saja, tetapi ia melalui proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah, berbagai-bagai kaidah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar. Matlamat sistem pendidikan adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat dan negara karena melahirkan insan yang seimbang, berketerampilan, berakhlak mulia, dan berilmu. Atas dasar inilah sistem pendidikan menetapkan satu standar atau benchmark yang menetapkan satu sistem yang dapat digunakan pakai diaplikasi dengan jayanya dalam sistem pendidikan negara seperti yang dinyatakan oleh Mak Sun Sang 1988. Ujian atau sistem pemeriksaan adalah kayu ukur bagi menyukat sejauh manakah keberkesanan KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dalam melahirkan pelajar yang seimbang dalam segenap aspek yang dicita-citakan. Kecemerlangan sistem penilaian dan pemeriksaan ini dapat meletakkan negara pada landasan yang betul dan merealisasikan wawasan 60 dengan lahirnya generasi yang berwibawa dan seimbang dalam aspek kehidupan. Ini menurut Kronbach 1970, ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu. Konsep penilaian pula adalah satu proses untuk memperoleh maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses penilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaidah mengajar seorang guru, dan keberkesanan sebuah kurikulum. Dengan demikian,
penilaian merujuk proses mentafsir atau memberi nilai yang bercorak kualitatif tentang sesuatu kemahiran bahasa berdasarkan jumlah markat pencapaian hasil daripada pengukuran yang telah dilakukan secara kuantitatif. Contoh, Nazrin yang mendapat markah sebanyak 90% dalam sesuatu kemahiran bahasa mungkin dinilai sebagai mencapai tahap cemerlang, dan Vika pula yang mendapat jumlah markah sebanyak 10% mungkin dinilai sebagai berada pada tahap yang sangat lemah. Jadi kenyataan ini cemerlang, baik sederhana, lemah, dan sangat lemah. Yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markat yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. Dari itu, penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan maklumat atau data yang berbentuk kualitatif dan atau kuantitatif. Secara kuantitatif, maklumat yang diperoleh melalui penilaian dinyatakan dalam bentuk angka, dan maklumat ini boleh dikumpul, disusun, diperkemas, dan diringkaskan dalam kaedah atau gambaran yang lebih mudah difahami. Secara kualitatif pula, maklumat dapat dinyatakan mungkin tidak mengikut angka yang tepat, tetapi dapat menjelaskan atau menerangkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat secara nyata. Dalam contoh di atas, Nazrin telah menunjukkan kemajuan yang amat baik atau cemerlang dalam kemahiran bahasa. Penilaian juga merupakan satu proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan berkenaan dengan kemajuan, perkembangan, penguasaan, dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kerja. Penilaian boleh dijalankan secara formatif dan sumatif. Oleh yang demikian, guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan, dan pencapaian murid. Guru menunjukkan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumen penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor, dan membuat tindakan susulan melalui aktiviti penilaian. Guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi penilaian pula menurut Staffelbeam, yaitu pada tahun 1971, kajiannya menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Jika digunakan begini, maksud penilaian merangkumi dan menjangkau lebih daripada pengujian dan pengukuran. Definisi lain pula mengklasifikasikan penilaian sebagai pertimbangan profesional atau sebagai satu proses membenarkan seseorang membuat pertimbangan tentang kebaikan atau nilai sesuatu. Begitu juga penilaian boleh dijelaskan sebagai satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis, dan menginterpretasi maklumat bagi menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran. Menurut Terry D. Tenbrink pula, menurut kajiannya pada tahun 1974, pula menyatakan bahwa penilaian adalah satu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Penilaian merupakan perihal atau perbuatan menilai dan mentaksir. Menurut Kamus Dewan, justru itu penilaian ialah satu proses yang berterusan bagi mendapatkan maklumat semula dengan tujuan supaya pengubahan kepada pelajar dalam aspek pemikiran, perasaan, dan tingkah laku dapat dilakukan dengan sempurna. Proses ini juga amat penting bagi mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran, selain memastikan para pelajar tidak tercicir daripada mengikuti sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Adalah penting usaha membentuk pelajar mencakupi segala aspek ini sentiasa dikaji bagi memastikan keberkesanan, sukatan, dan aktiviti yang membentuk pelajar mencakupi segala aspek ini sentiasa dikaji. Memastikan keberkesanan, sukatan, dan aktiviti yang dijalankan dapat memenuhi kehendak dan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, penilaian adalah aktiviti yang amat bermakna dan bermanfaat.
untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks dunia pendidikan, proses penilaian membabitkan banyak perkara karena terangkum di dalamnya proses ujian, pemeriksaan, pengukuran yang bertujuan untuk melihat kemampuan pelajar menguasai apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Menurut Popam, kajiannya pada tahun 1975, menurutnya menafsirkan penilaian yang bersistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan. Secara keseluruhannya, penilaian pendidikan mencukupi aspek-aspek seperti hasil pengajaran, proses pengajaran, dan matlamat ke arah usaha pengajaran itu ditentukan. Penilaian juga merupakan satu proses memperoleh maklumat secara bersistem dalam suatu usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang paling wajar. Justru itu, penilaian yang dilakukan di sekolah adalah satu usaha berstruktur dan bersistem bagi mengkaji perubahan penguasaan pencapaian para pelajar dalam ujian dan pemeriksaan yang diadakan bagi mengatasi masalah yang timbul sebelum pelajar menduduki pemeriksaan sebenar. Mengikut kajian G 1985. Baik, penilaian formatif pula adalah penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh daripada penilaian formatif dapat memberi maklum belas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Maka guru dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Guru juga boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek, termasuk aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Oke, yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid yang lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian secara berpusat yaitu UPSR, PPR, SPM, dan STPM. Walaupun UPSR dimasukkan, ternyata di sini juga sebelumnya UPSR sebagai pemeriksaan sumatif. Dan biasanya ini dikendalikan oleh Lembaga Pemeriksaan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Tujuan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah mengetahui sejauh mana konsep-konsep yang disampaikan itu difahami oleh pelajar. Setelah diumumkan grade atau markah yang diperolehi, tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu bidang pelajaran akan diketahui. Selain itu, ibu bapa, guru juga akan tahu aras pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran yang berkenaan. Ujian juga digunakan untuk menilai pembelajaran pelajar. Setelah satu-satu unit pelajaran selesai, guru boleh menjalankan satu ujian ringkas untuk menilai sama ada objektif pelajaran tercapai atau tidak. Sekiranya tercapai, maka pembelajaran boleh dikatakan telah berlaku. Maka dengan ini kepentingan penilaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ketara dan sangat penting. Para pelajar sering mengalami trauma bila berhadapan dengan ujian. Apa tidaknya kejayaan maupun kegagalan mereka bertitik tolak daripada ujian yang menilai mereka sebagai orang yang pandai atau lemah. Begitu juga guru, mereka seluruhnya resah apabila menerima keputusan ujian pelajarnya. Kejayaan dan kegagalan mereka mengajar terletak pada keputusan pencapaian pelajarnya. Tinggi peratus dan yang lulus bermakna berjayalah seorang guru itu mengajar pelajarnya. Sebaliknya rendah peratus lulus, seseorang guru itu perlu bertindak membaiki cara pengajarannya. Oleh itu, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kepentingan penilaian adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada, pelajar-pelajar dalam perkara-perkara ini hendak diajar. Ujian seperti ini biasanya disebut sebagai pra-ujian atau pretest. Daripada ujian inilah guru-guru biasanya dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya.
Hasil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. Kedua, untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. Dengan ini perkataan guru-guru itu dapat melihat sejauh manakah pengajaran itu berhasil. Biasanya ujian-ujian seperti ini disediakan oleh guru sendiri untuk menguji aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran tertentu. Ketiga, untuk membanding pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat sekelas yang sama di sekolah. Perbandingan seperti ini penting untuk menilai pencapaian atau prestasi seseorang individu. Yang keempat, untuk membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu subjek dengan bidang yang lain. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang dan digunakan maklumat ini untuk kerja-kerja pemulihan dan seterusnya. Untuk menentukan, yang kelima, untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Tujuannya ialah untuk kerja-kerja pemulihan dan pengayaan. Yang keenam, untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Ini penting untuk menyelaras dan menentukan arah jenis pendidikan pelajar. Guru-guru dengan mudah dapat menyalurkan pelajar-pelajar mereka ke jurusan-jurusan tertentu mengikut kebolehan mereka seperti jurusan sains, sastra, atau teknikal. Yang ketujuh, untuk membolehkan pelajar guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat mempertimbangkan pengajaran mereka. Ujian dan penilaian adalah juga berguna kepada pelajar-pelajar. Melaluinya mereka berpeluang dan untuk mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya. Secara kesimpulannya, sistem penilaian dan pemeriksaan meletakkan satu standar yang tinggi supaya dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berwibawa. Pengendalian sistem pemeriksaan dan penilaian yang profesional dan sistematik menjadikan sistem pendidikan kita di taraf dunia. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang efektif, guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian sumatif dan penilaian di peringkat pusat dan dalam diri murid dari aspek kognitif atau pemikiran afektif atau perasaan dan tingkah laku moral. Sekian, terima kasih dari saya, pelajar Sarjana Pendidikan Musik, Dain Krisi Betlai.